أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم إنا نسألك علما نافعا. Ya Allah, kami memohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, wariskan thayyibah dan rezeki yang baik, wa amalan mutaqabbala dan amal yang diterima. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala kembali dapat kita menyambung majlis pembacaan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita ambil faedah daripada kitab yang kedua dalam program ini, iaitu kitab yang disusun dan dihimpunkan hadis-hadis padanya oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, itu Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf Asy-Syafi'i rahimahullah, dengan kitabnya yaitu Kitabul Arba'in fi Mabanil Islam wa Qa'idil Ahkam, atau yang lebih dikenali sebagai tajuk ringkasnya yaitu Arba'in An-Nawawiyah, yang memuatkan 42 hadis, yaitu yang merupakan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam pelbagai bidang, pelbagai skop yang berkaitan dengan Islam, yang sungguh besar sekali faedahnya. InsyaAllah pagi ini kita akan memasuki hadis yang kedua, Al-Hadithus Tsani, di mana sebelum ini kita telah mengambil faedah daripada hadis yang pertama, yaitu hadis yang berkaitan dengan niat, niat dan amalan. Jadi kesimpulannya adalah hendaklah sesuatu amal itu, perbuatan khususnya yang berkaitan dengan ibadah, sekiranya kita ingin meraih pahala, mendapat faedah daripadanya, bernilai di sisi Allah, hendaklah kita mengikhlaskan niat. Kita melakukan semuanya tak lain dan tak bukan semata-mata hanyalah untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Dan niat itu adalah tauhid. Sejauh mana dekat atau jauhnya seseorang itu di dalam mentauhidkan Allah, maka akan memberi kesan terhadap keikhlasan niatnya. Dan itu juga akan memberi kesan sejauh mana dia benar-benar tunduk, patuh, taat, pasrah kepada Allah Subhanahu Wa Taala di dalam menunaikan segala hak-hak Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, itu secara ringkasan. Baik, sekarang kita akan masuk hadis yang kedua, iaitu Al-Hadithus Tsani. Baik, kita baca matan hadis itu, kemudian kita baca terjemahannya, kemudian kita jelaskan faedahnya secara global, kemudian kita berikan penjelasan atau perinciannya pada bahagian-bahagian yang perlu untuk kita mengambil faedah daripadanya. Kerana hadis yang kedua ini perbahasannya sangat luas, dan dia merupakan hal yang berkaitan dengan ibu ataupun pokok agama Islam. Daripadanya lah terbit hal-hal yang berkaitan dengan Islam secara terperinci. Baik. An Umar radhiyallahu anhu aidan qala bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد
hatta jalasa ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffaihi ala fakhizaihi wa qala. Baik. Yang kita baca dulu teks je. Berfaedah tengok kita hadis tu. Wa qala ya Muhammad akhbirni anil Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tahajjul baita in istata'ta ilai sabila. Qal sadaqta fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Qal fa'akhbirni 'anil iman. Qal an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Qal sadaqta. Qal fa akhbirni 'anil ihsan. Qal an ta'budallaha faka'annaka tarah fa in lam takun tarah fa innahu yarak. Qal fa akhbirni 'anis sa'ah. Qal mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Qal ya fa akhbirni an amaratiha. Qal an talidal amatu rabbataha wa antaral hufatal uratal alah ri'a asya'i yatatawaluna fil bunyan summa intalaqa falabistu maliyan summa qala ya Umar atadri manis sa'id? Qultu Allahu wa rasuluhu a'lam. Qal fa innahu Jibrilu atakum yu'allimukum dinakum. Rawahu Muslim. Baik, hadis ini agak panjang sedikit. Dari Umar radhiyallahu anhu juga, dari Umar radhiyallahu anhu juga. Tak sebut dah. Ya, an Amiril Mukminin Abu Hafs Umar radhiyallahu an. Sebab tak Imam Nawawi rahimahullah tak ulang lagi sebab sama. Jadi seperti yang sebelum ni katanya. Ya, dari Umar radhiyallahu anhu juga. Sebab sebelum ni hadis pertama diriwayatkan daripada siapa? Umar radhiyallahu anhu. Jadi pada suatu hari, ya, kata Umar radhiyallahu anhu dalam hadis ini, sedang kami duduk-duduk bersama dengan Nabi SAW, ya, di sisi Nabi SAW, tiba-tiba datang kepada kami seorang lelaki yang bersangatan putih kainnya, pakaian dia putih, ya, kemudian bersangatan hitam rambutnya, hitam betul dia, rambut dia hitam sangat, ya. Tidaklah kelihatan kepadanya atasnya tanda-tanda bahawa dia tu sedang dalam perjalanan. Maknanya dia tu bukan seorang musafir. Ya. Dia bukan seorang musafir. Sebab dan tidak seorang pun daripada kami yang mengenalinya. Ya, sehingga ia duduk berdekatan, ya, dengan Nabi SAW. Lalu dia menyandarkan kedua lututnya kepada dua lutut Nabi SAW. Dan meletakkan dua telapak tangannya di atas dua paha Nabi SAW. Kemudian dia berkata, hai Muhammad, ya Muhammad. Oh, panggil nama Muhammad. Ya, Masya Allah, nanti ada pengajaran ni, banyak ni. Khabarkanlah kepadaku tentang Islam. Bagi tahu aku tentang Islam. Ya, dia tanya Nabi SAW. Lalu Nabi SAW menjawab, Islam itu adalah bahawa engkau mengakui tiada Tuhan yang berhak diibadahi melainkan Allah semata-mata, dan bahawasanya Muhammad itu pesuruh Allah. Ya, Nabi SAW sebut Muhammad itu dia lah, tentang Nabi SAW, pesuruh Allah Ta'ala, iaitu Rasul. Dan engkau mendirikan solat, dan engkau mengeluarkan zakat, dan engkau berpuasa pada bulan Ramadan, dan engkau mengerjakan haji di Baitullah jika engkau sanggup pergi kepadanya, yang mampu. Lalu lelaki tadi berkata, benarlah engkau, sadaqta, benar apa yang kau sebut.
Maka kami pun tercengang, keheranan. Kerana dia yang bertanya, dia pula yang membenarkannya. Di Masya Allah. Ya. Kemudian katanya lagi, lelaki tadi, kabarkan pada aku ya, tentang iman. Akhbirni anil iman. Bagi tahu aku pula tentang iman. Tadi dah sudahlah. Tanya soalan tentang Islam, ni iman pula. Lalu Rasulullah SAW pun menjawab, iman itu ialah bahawa engkau beriman kepada Allah, ya, dan malaikatnya, dan segala kitabnya, ya, dan para rasulnya, dan hari kemudian, yakni hari akhirat. Dan engkau beriman pula kepada takdir baiknya dan jahatnya. Ya, takdir baik, takdir buruk, qada dan qadar. Lalu lelaki itu kata, benar engkau, sodakta. Benar lagi, sodakta. Kemudian dia bertanya lagi. Ya, soalan yang ketiga. Khabarkan pula pada aku tentang ihsan. Akhbirni anil ihsan. Bagi tahu pula aku, apa dia itu ihsan. Ya, kemudian Rasulullah SAW pun menjawab lagi. Ihsan itu ialah bahawa engkau menyembah Allah seolah-olahnya engkau melihatnya. Tetapi jika engkau tidak melihatnya, maka sesungguhnya ia melihat engkau. Tu. Ya. Kemudian lelaki tadi meneruskan. Dia berkata pula, tanya lagi soalan. Ya. Fa akhbirni anis sa'ah. Bagi tahu aku pula. Ya, tentang hari kiamat. Ya. Bagi tahu aku tentang hari kiamat. Ya. Fa akhbirni anis sa'ah. Bagi tahu aku tentang kiamat ni. Ya. Baik. Kemudian Rasulullah SAW pun menjawab, tidaklah yang datang daripadanya lebih tahu daripada orang yang bertanya. Tidaklah yang bertanya itu lebih tahu daripada orang yang menjawab. Maksudnya begitu. Ya. Tu. Dia tanya bila, maksudnya ya, beritahu aku tentang sa'ah tu, bila nak berlaku kiamat ni? Bila? Jadi Nabi SAW bagi tahu, ya, mal mas'ulu anha bi'a'lama binas sa'il. Ya. Jadi tidaklah yang datang daripadanya lebih tahu daripada orang yang bertanya. Tu. Dua-dua tak tahu maksud dia. Kemudian lelaki tadi meneruskan lagi. Jika begitu khabarkan pula padaku. Apa tanda-tandanya? Apa tanda kiamat tu? Ya. Fa akhbirni an amaratiha. Bagi tahu aku tanda dia. Ya. Lalu Rasulullah SAW menjawab, tanda-tandanya itu ialah bila hamba-hamba telah melahirkan tuannya, dan engkau melihat orang-orang yang tidak berkasut, yang berkaki ayam, tidak berpakaian, miskin, penggembala kambing, ya, nanti akan mereka itu menegakkan dan meninggi-tinggikan binaan. Akan ada bangunan-bangunan tinggi. Ya. Kemudian lelaki tadi setelah tanya soalan yang kelima, dia pun berlalu pergi. Tak tanya lagi dah, tak teruskan soalan. Bangun, langsung pergi. Lalu aku terdiam beberapa lama. Ni Umar radhiyallahu anhu yang meriwayatkan ini terdiam. Istilahnya apa? Terkasimam. Ya. Setelah itu, ya, Rasulullah SAW pun bertanya, ya Umar, atadri manis sa'il? Wahai Umar, kamu tahu tak tadi siapa lelaki yang datang bertanya? Ya. Lalu kataku, qultu Allah wa rasuluhu a'lam. Ya, Allah dan Rasulnya lah yang lebih tahu. Kemudian Rasulullah SAW pun berkata, bagi jawapan, fa innahu Jibrilu atakum yu'allimukum dinakum. Itulah dia, ya, Jibril yang datang kepada kamu untuk mengajarkan agama kamu. Diriwayatkan oleh, ya, Imam Muslim dalam sahihnya, Sahih Muslim, hadis nombor 8. Baik, sungguh hadis ini, ya, mengandungi faedah yang cukup banyak. Jadi dalam masa yang terhad ini kita akan lihat daripada beberapa aspek. Sehingga hadis ini, ya, disebut oleh Al-Imam Ibn Hajar Al-Haytami rahimahullah. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim ini di dalam sahihnya, ya, adalah satu-satunya hadis yang disepakati oleh, ya, para ulama tentang betapa besarnya, kepentingannya dan faedahnya. Ya, banyak pula hukum-hukumnya kerana dia meliputi hal yang berkaitan dengan Islam, iaitu yang berkaitan dengan Islam, berkaitan dengan iman, dan berkaitan dengan ihsan. Jadi yang berkaitan dengan apa? Akidah, berkaitan dengan ibadah, dan berkaitan dengan akhlak.
Jadi itulah 3 komponen utama Islam. Berpusar dan berpaksikan dan berpusat bersumber dari 3 perkara itu. Daripadanya lah berkembang ya cabang-cabang dan ranting-ranting ya yang merupakan binaan Islam. Baik. Jadi secara umumnya, secara mudahnya faedah yang kita boleh dapat secara ringkas sebelum kita menjelaskan secara ya terperinci hal-hal yang ya termaktub di dalam hadis ini, yaitu yang pertama ya daripada hadis ini adalah keadaan ya satu ketika ya Nabi SAW bersama dengan para sahabat dalam satu majlis ya dalam satu majlis. Di situ ya yang berada pada majlis tersebut adalah salah seorangnya adalah Umar radhiyallahu an. Ya. Jadi dalam majlis itu ya menunjukkan betapa para sahabat sering bermajlis dengan Nabi SAW. Ya, maka beruntungnya para sahabat Nabi SAW yang dapat duduk bersama dengan Nabi SAW. Kerana duduk bersama Nabi SAW, yang melihat Nabi SAW saja dah mendapat manfaat yang tak terhitung banyaknya. Apatah lagi dalam majlis itu Nabi SAW menyampaikan faedah, iaitu memberikan pengajaran dan pembelajaran serta tarbiyah terhadap para sahabat. Sebab itulah para sahabat adalah generasi yang unggul, sehingga Allah sebut mereka sebagai khairu ummah. Beruntung para sahabat Nabi SAW dapat bersama bermajlis ya, melihat langsung Nabi SAW, dapat mendengar bicara Nabi SAW, dan dapat berbicara pula pada Nabi SAW. Inilah di antara keistimewaan, di antara sekian banyak keistimewaan yang Allah kurniakan kepada para sahabat Nabi SAW. Iaitu apa? Dapat bermajlis ya, mengambil ilmu langsung daripada Nabi SAW. Yang keduanya adalah ya, dalam hadis ini menjelaskan tentang satu senario, satu situasi yang mana unik. Dia situasi yang unik di antara sekian situasi yang unik para sahabat Nabi SAW bersama sahabat. Sedang mereka bersama dengan Nabi SAW, tiba-tiba datang seorang lelaki ya. Seorang lelaki ini dinyatakan dengan jelas oleh periwayat kisah ini, iaitu Umar radhiyallahu an. Ya, very detail. Ya, apa ciri lelaki yang datang tu? Yang pertamanya, dia itu seorang lelaki yang mana penampilannya dengan penampilan yang terbaik. Ya, penampilan yang terbaik itu pakaiannya sangat putih, bersih. Ya. Kemudian rambutnya sangat hitam. Ya. Dan daripada 2 sifat itu datang perkara ketiga. Tidaklah kelihatan dia ni tanda-tanda orang yang sedang dalam perjalanan. Ya, dia tu bukan orang musafir. Sebab apa? Dia bukan penduduk di situ. Ya. Dia bukan penduduk di situ. Bukan penduduk di mana ni? Iaitu di Madinah. Bukan. Dia bukan penduduk kota ini. Sebab tak dikenali. Sebab itu ciri yang ke-5 disebut, tidak seorang pun daripada kami yang mengenalinya. Jadi ada 5 perkara yang disebut terhadap lelaki ini. Yang pertama, dia seorang lelaki, bukan wanita. Datang ke majlis Nabi SAW. Yang kedua, penampilannya berpakaian putih, rambutnya hitam. Ya. Yang keempat, tak ada tanda-tanda dia ni seorang musafir. Ya. Yang kelima, ya, yang kelima apa dia? Yang kelima, tak ada siapa pun kenal dia. Ya, maknanya dia ni orang asing. Dia tak ada siapa kenal. Tapi yang menakjubkan adalah yang keenam. Dia datang ke majlis Nabi SAW bersama para sahabat. Dia tak ada tegur siapa-siapa, langsung datang duduk terus depan Nabi SAW. Tak ada bagi signal apa, terus duduk depan Nabi SAW. Ya. Duduk dekat tu. Ya, dekat, terlalu dekat tu bagaimana? Sehingga dia menyandarkan 2 lututnya ke 2 lutut Nabi SAW. Bertemu lutut dia dengan lutut Nabi SAW. Ini bukan cacalan orang ni. Ya. Kemudian dia meletakkan pula tapak tangan dia di atas ya 2 pohon Nabi SAW. Letak tapak tangan. Dia nak kata Arab Badui, bukan. Arab Badui dia apa? Kusum asal dia. Dia musafir. Berdebu ya. Sebab orang yang dalam perjalanan di padang pasir, berdebu dia tu kan. Baju berdebu, rambut berdebu. Ni tak langsung. Macam mana ni? Datang daripada mana ni? Unik betul kan? Mesti ada tanda sepatutnya. Tapi tak. Pakaian yang bersih, yang putih sangat. Rambutnya hitam. Tak ada debu satu pun ada pada rambut dia.
Kemudian pelakuannya aneh, ganjil. Langsung datang, dia duduk dekat Nabi SAW. Bertemu, very close. Ya, without no distance, tak ada jarak langsung, tak ada penjarakan sosial. Istilah sekarang. Letak tangan lagi. Ya. Tu yang kedua, senarionya. Aneh kan ni? Unik kan? Mesti ada something special. Ya, sehingga Umar radhiyallahu kehairanan. Ya, terkesima tengok lelaki ni. Dia kata. Kemudian, ada yang lebih unik lagi. Ya, tanpa membuang masa. Tak ada berbasa-basi. Terus saja mengajukan soalan. Baik, tanya soalan. Ni. Jadi hadis ni boleh disebutkan sebagai hadis sesi soal jawab. Di antara lelaki yang tak dikenali dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Boleh tak tajuk begitu juga. Ya. Lelaki misteri yang datang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ni soalan bukan senang ni, soalan susah semuanya. Ya. Dia tanya soalan pertama. Ya. Jadi dia datang dengan 5 soalan. Well prepared. Dah siap lah nak tanya 5 soalan datang. Ya, soalannya adalah semua soalan yang besar faedahnya. Yang pertama dia tanya soalan apa? Fa akhbirni anil Islam. Ya, dia panggil nama Nabi SAW. Ya Muhammad. Para sahabat tak berani. Adab yang tinggi para sahabat semua tak pernah panggil Nabi SAW Muhammad. Kecuali orang kafir-kafir ni. Orang kafir musyriki je. Orang ajar panggil nama. Kalau para sahabat panggil apa? Ya Rasulullah. Ya Nabiullah. Tak panggil Muhammad. Ya, sebab itu kita juga ya tak boleh panggil Muhammad SAW. Kita kena sebut Nabi SAW. Ya, Nabi Muhammad SAW, Rasulullah SAW. Tu adab yang tinggi. Ya, ini ada penjaulian. Sebab tu lelaki dia unik, dia special. Sebab apa langsung saja dia panggil Ya Muhammad. Ya. Lalu ya, 5 soalan yang diajukan itu adalah dalam majlis tersebut adalah yang pertama, bagi tahu aku tentang apa itu Islam. Yang kedua dia tanya, ya, bagi tahu aku apa itu iman. Yang ketiga dia tanya, bagi tahu aku apa itu makna ihsan. Yang keempat dia tanya, bagi tahu aku bila kiamat. Ya. Dalam istilah dalam hadis lain tu, kalau rephrase soalan tu jadi mata sa'ah. Mata sa'ah. Ya, dia tanya apa dia? Dia tanya sini, fa akhbirni anis sa'ah. Bagi tahu aku tentang kiamat. Ya. Kemudian soalan yang kelima, dia tanya, bagi tahu aku tentang tanda-tanda kiamat. Ni kalau bukan seorang Rasul, pasti tak boleh menjawab. Betul kan? Kalau orang biasa, selain daripada Rasul, pasti tak boleh jawab. Sebab apa? Ini melibatkan wahyu. Melibatkan agama. Tu faedah yang keberapa tadi? Tulis tak, Puan Sarah? Tak tulis. Sudah. Ya. Jadi faedah yang seterusnya adalah, iaitu bagaimana Nabi SAW ya, immediately respon bagi jawapan. Nabi SAW tak tanya, kamu ni siapa ni? Tiba-tiba tanya soalan. Dah lah istilah bahasa kita. Macam kalau kita, kurang ajar betul lah dia ni. Masuk macam duduk dekat, terus tanya je. Tak perkenalkan diri, tak kata apa pun. Tu. Ya. Ini jadi pelajaran bagi kita. Bila melihat seorang guru melakukan sesuatu yang dulu aku ada kebiasaan, ya, yang tak biasa dilakukan, selama mana tak melanggar syariat, maka hendaklah kamu diam. Tunggu dulu. Ya, jangan ada buruk sangka. Nanti dulu setelah guru kamu selesai menjelaskannya, baru tanya. Jangan waktu tu pergi ganggu tanya. Tengok. Di faedah nanti akan datang penjelasan. Ya. Jadi Nabi SAW langsung menjawab soalannya semua kemas, lengkap, sempurna. Ya. Sehingga hairan juga. Ya. Menghairankan juga. Ya. Ya. Menghairankan apa? Yang tanya tadi, dia tanya dapat jawapan, kemudian dia membenarkan. Ya, seolah-olah apa? Dia bertanya tu dia dah tahu dah jawapan. Dan pelik, biasa orang bertanya untuk mendapat jawapan sebab dia tidak tahu. Dia tanya. Jadi apa faedahnya kalau dia tanya, dia dah tahu, betul kan? Jadi daripada sini ada beberapa faedah juga tentang iaitu teknik of asking question. Cara tanya soalan. Kalau di lapang kita akan ada beberapa cara orang tanya soalan. Satu, dia tanya soalan sebab dia tak tahu. Ini bagus, mumtaz. Ini dituntut. Kalau tak tahu, tanya. Itulah dia peribahasa orang Melayu kata apa? Ya, kalau tak tahu, macam mana? Sesat jalan. Macam mana? Tu, ingat. Malu bertanya, sesat jalan. Ya. Main buat andaian aja. Akhirnya tak sampai ke tempat. Tengok. Jadi ini adalah bentuk soalan yang terpuji.
Iaitu dia tanya untuk dia dapat jawapan. Sebab dia tak tahu. Itu yang pertama. Yang kedua, ada orang tanya, dia dah tahu jawapan. Tapi dia tanya tu untuk orang yang nak bertanya tapi malu. Tak tahu tapi tak nak tanya. Dia tanya on behalf. Supaya orang yang ada tu tahu jawapannya. Faham? Dia dah tahu lah. Tapi dia tengok semua dia ramai tak tahu. Tanya pun tidak. Baik aku tanya. Untuk mewakili mereka itu. Ni seperti mana ni? Seperti di hadis ni. Yang ketiga dia tanya. Ya. Dia tanya untuk menguji orang yang menjawab. Dia tahu tak jawapan ni. Orang ni ahli betul ke tidak? Itu ada perincian. Ya, ada situasi dibenarkan, ada situasi tak dibenarkan. Jika soalan itu dia tanya, dia tahu nak menguji orang itu agar orang itu jatuh maruahnya. Supaya orang mempelecehkan nanti. Tok guru apa? Ya soalan ini pun tak boleh jawab. Itu contoh. Faham? Ya. Jadi bila kita tanya, tanyalah sesuatu yang akan mendatangkan manfaat kita untuk kita atau untuk orang lain. Seperti dalam ni. Ni pelajaran lesson learn tentang sesi soal jawab di antara lelaki yang tak dikenali dengan Nabi SAW. Baik. Kemudian, ya, jadi ada 5 soalan besar yang ditanyakan oleh lelaki tersebut dan semuanya dijawab oleh Nabi SAW secara tuntas dan jelas. Ya. Kemudian yang faedah yang keenam, iaitu apa yang boleh kita ambil dalam situasi ini, senario ini, iaitu para sahabat yang ada dalam majlis itu. Termasuklah Umar radhiyallahu anhu. Ya, yang lain-lain tak disebut siapa sahabat Nabi SAW. Tapi tokoh utama di sini adalah pelapurnya, iaitu Umar radhiyallahu anhu yang menyampaikan hadis ini kepada kita. Memberikan satu faedah yang sangat besar kepada kita. Apa dia? Iaitu para sahabat sangat tekun, diam, memberikan perhatian, mengikuti sesi soal jawab di antara Nabi SAW dengan lelaki yang tak dikenali itu. Nampak tak? Ni apa dia ni? Ni adab di dalam majlis ilmu. Bila 2 orang yang sedang berbicara, orang lain beri perhatian. Jangan mengganggu. Ya, ketika mana perbicaraan atau dialog itu di antara apatah lelaki itu tak dikenali. Dan apatah lagi Nabi SAW melayaninya. Ya, jangan yang lain itu tak puas hati, pandai-pandai nak protes. Ya. Ini kaedah penting ni. Jadi di antaranya salah satu adab penting dalam majlis ilmu. Bila majlis ilmu sedang berlangsung, ya, berlaku dialog di antara 2 individu, kita beri perhatian. Jangan kita mengomel, berkomentar, cuba lihat. Ya, kalau ada majlis dialog, contohnya dialog di antara A dan B yang memiliki pendapat yang berbeza. Bila A sedang berbicara, ya, penyokong B tak berpuas hati, bising dia dalam majlis itu. Ni, ya, hendaklah mereka malu. Ya, padahal mereka seorang Muslim. Ya, hendaklah mereka tahan emosi mereka. Sebagaimana tengok para sahabat, diam, tekun, dengar. Tak ada pula mereka mencelah, nak bagi jawapan, nak tanya. Ya, faham tu? Ni yang tersirat daripada hadis ni. Kemudian yang ketujuh faedah daripada hadis ini secara global, iaitu ya, selesai saja sesi soal jawab tersebut. Lelaki tadi datang dengan 5 soalan. Selesai sudah misi dia. Dia dah dapat jawapannya. Nabi SAW dah jawab soalan yang kelima. Lalu dia pun bangun, pergi. Ya, selesai, mission accomplished. That's it. Tak ada nak tunggu lah majlis tu nak sembang-sembang, nak mengopi, nak mengetih, tak ada. Bangun dan berlalu pergi. Tanpa bagi syarat apa pun. Selesai bangun pergi. Dan Nabi SAW tak kata apa pun terhadap lelaki tersebut. Tu. Ya. Jadi, yang ke-8, ini pengajaran. Pengajarannya apa? Maknanya ada sesuatu yang diketahui oleh Nabi SAW yang tak diketahui oleh para sahabat. Itu datang apa tu? Itu dia, iaitu adalah husnuzon. Apatah lagi kepada Nabi SAW. Begitu juga kita kena dalam majlis dengan guru-guru, syekh-syekh, kena husnuzon. Ya. Barangkali ada sesuatu yang mengganjal di hati kita. Kenapa ya? Kenapa ya? Pasal apa jadi begitu ya? Kenapa begini? Kurang ajar betul lah lelaki tu. Contoh. Ya, sebab guru tu dia lebih mengetahui situasi itu. Ya, barangkali guru tu dah kenal lelaki tu. Kita tak kenal. Barangkali dulu guru tu pernah bertemu dengan dia di mana-mana tempat. Betul kan? Jadi kita kena buat andaian-andaian positif untuk membuang andaian-andaian negatif yang berakibat dosa. Bahkan mengakibatkan mudarat pada kita yang memiliki suuzon. Ini pelajaran penting ni. Ya. Jadi pelajaran yang ke-8, ke-9, ya. Setelah lelaki itu pergi, ya, keadaan itu hening seketika.
Seolah-olah terkasima. Para sahabat semua terkasima, termasuk Umar radhiyallahu an. Ya. Di sini disebut. Kemudian dia pun pergi, lalu aku terdiam beberapa lama. Mana terkasima, macam kena hipnosis. Ya, siapa lelaki ni? Ya. Tu, nak tanya ni, nak tanya. Ya, tapi tak tertanya. Jadi Nabi SAW seorang yang sangat arif, sangat mengetahui situasi. Nabi SAW tentu tahu para sahabat pasti terkesima dengan situasi ini. Sebab tak pernah sepanjang usia mereka bersama bermajlis dengan Nabi SAW berlaku kes seperti ini. Sebab itu kita sebut kes ini adalah kes yang sangat unik. Ya. Kes yang jarang berlaku. Barangkali inilah yang pertama dan yang terakhir berlaku. Dalam sesi bersama dengan Nabi SAW dihadiri oleh orang asing yang tak dikenali. Masya Allah. Jadi faedah yang ke-9 tadi adalah Umar radhiyallahu anhu terkesima. Ya, tak kata apa-apa. Padahal kita kenali di antara sifat Umar radhiyallahu anhu yang menonjol apa? Menonjol apa? Dia seorang yang very responsif. Sangat outspoken, betul kan? Umar ni dia dipanggil apa? Extrovert Extrovert. Dia terus langsung cakap, tak ada pelapik dia. Tengok dalam kes banyak kan. Ketika orang munafik buat sesuatu pada Nabi SAW, dia kata nanti aku penggal leher dia. Ya, tu Abdullah bin Ubay bin Salul ketika dalam peristiwa balik perang. Ya, dalam surah As-Saff, surah As-Saff, Al-Munafiqun. Ya. Begitu juga Umar radhiyallahu anhu berapa kali dia yang kemuncaknya ketika Nabi SAW wafat. Kita dah baca dalam Syama'il Muhammadiyah. Tengok outspoken dia. Ya. Dia seorang yang betul terang. Ya, seorang yang tegas. Ya, tak bagi peluang. Ya, untuk sesuatu perkara yang tak selaras dengan syariat, langsung dia tegah. Luar biasa Umar radhiyallahu anhu, khalifah Islam yang kedua. Ya. Jadi Umar radhiyallahu anhu dalam keadaan outspoken begitu terkesima dia. Sebab unik ni, tak pernah berlaku. Dia terkejut. Gitulah macam satu perkara yang kita tak pernah tengok. Duduk tepi laut tiba-tiba tengok tak pernah berlaku, tiba-tiba ya muncul gegasi. Contoh ikan gegasi. Ya. Macam kita terpaku tak boleh lari. Terkejut. Macam tu lah umpamanya, faham? Macam orang yang terkena tsunami tu. Mana pernah berlaku, mana pernah tengok. Biasa ombak rendah tu tiba-tiba zap datang setinggi. Ya, macam zaman Nabi Nuh AS tu. Tak tinggi tu lah. Zaman Nabi Nuh AS sampai setinggi gunung ombak dia. Ya, banjir seluruh dunia. Itu baru sedikit tsunami tu. Dah ratusan ribu manusia mati. Terkesima tak? Tak kata apa-apa. Ibarat hari kiamat. Manusia tak tentu arah lari. Itu tanda-tanda. Ya, kiamat kecil di dunia Allah tunjuk. Belum lagi kiamat besar lagi. Itu pun tak nak mengambil pengajaran. Baik, pelajaran yang ke-9. Ya, Nabi SAW tak membiarkan situasi itu terawang-awang seperti itu. Sehingga para sahabat tertanya-tanya. Tertanya-tanya, barangkali khawatir nanti masuk pelbagai andaian. Nabi SAW tutup pintu tu, Nabi SAW pun tanya. Ya, wahai Umar. Ya, atadri manis sa'il. Selesailah dia, terungkailah apa yang bermain di minda para sahabat, khususnya Umar radhiyallahu anhu. Ya. Tahu tak kamu tu yang datang tadi tu siapa? Wallahu a'lam. Wallahu wa rasuluhu a'lam. Hanya Allah dan Rasul je saja yang tahu. Ni Allah wa rasuluhu a'lam ni adalah adab bagi seseorang apabila dia tidak mengetahui. Kalau di zaman Nabi SAW masih hidup, mereka akan menjawab Allah wa rasuluhu a'lam. Hanya Allah dan Rasulnya lah yang mengetahui. Adapun di zaman kita, kalau kita tak tahu nak bagi jawapan, kita kata wallahu a'lam. Jangan sambung pula wa rasuluhu a'lam, sebab Nabi SAW dah wafat. Ya. Jadi ketika itu yang kita sandarkan adalah hanya kepada Allah. Kenapa disandarkan kepada Allah dan Rasul? Sebab Nabi SAW ada. Nabi SAW boleh bagi jawapan. Sebab Nabi SAW mendapat jawapannya daripada siapa? Allah Ta'ala yang mewahyukan. Jadi pelajaran yang ke-9 atau ke-10, Nabi SAW langsung saja merungkai apa yang bermain di fikiran para sahabat, khususnya Umar radhiyallahu anhu. Ya. Yaitu, tahu tak kamu siapa yang datang tadi? Ini Nabi SAW pula tanya. Tadi Nabi SAW ditanya. Now turn Nabi SAW tanya pula pada para sahabat. Ya, khususnya Umar radhiyallahu anhu. Ya. Lalu Umar dengan adab yang tinggi mengajar kita bagaimana adab terhadap seorang guru. Ya, yang ini Nabi SAW. Dan adab seorang yang tidak tahu. Jangan buat-buat tahu. Jangan pandai-pandai. Ya, padahal tak tahu.
Dia pantang soalan tanya je, semua nak jawab. Padahal dia jahil bab itu. Tapi takut jatuh maruahnya. Dia nak dapat populariti dan sebagainya. Jawab habis semua. Ini membinasakan dia dan membinasakan orang lain. Lalu Nabi SAW setelah tanya, Nabi bagi jawapan. Tanya dan jawab. Ya, sesungguhnya dialah Jibril alaihissalam yang datang kepada kamu untuk mengajarkan agama kamu. Jadi terungkai tak? Apa yang bermain di minda para sahabat yang berada pada majlis itu, khususnya Umar radhiyallahu an. Maka terjawablah soalan tadi di awal tadi. Oh, rupanya lelaki itu yang datang padahal dia unik, padahal dia pelik. Rupanya dia adalah Jibril alaihissalam. Jadi faedah yang seterusnya apa ni daripada senario ni? Iaitu yang ke-9 atau ke-10. Tentang keutamaan Umar radhiyallahu an. Sehingga Nabi SAW dalam ramai-ramai sahabat tu, Nabi SAW tanya siapa? Umar radhiyallahu an. Tu istimewa tak? Sehingga dengan itu Umar radhiyallahu an ingat hadis ni sampai sepanjang hayat dia. Sebab itulah hadis itu sampai pada kita. Ya, jadi kita dapat satu hadis yang sangat agung menjelaskan satu senario yang di luar minda kita. Iaitu apa? Menjelaskan salah satu utusan Allah Ta'ala, iaitu makhluk gaib istilahnya. Siapa? Jibril alaihissalam. Ya, Rasul nombor 1. Jibril alaihissalam berada semua Rasul. Sebab apa dia nombor 1? Dia adalah Rasul yang Allah perintahkan, tugaskan untuk, ya, iaitu apa? Sebagai penghubung di antara Allah Ta'ala dan manusia. Perantara, bawa wahyu kepada seluruh Rasul-Rasul alaihimussalatu wassalam. Jadi keutamaan Umar radhiyallahu anhu. Ya. Kemudian faedah seterusnya daripada hadis ini apa? Yaitu keistimewaan para sahabat Nabi SAW. Allah berikan mereka di antara keutamaannya adalah dapat melihat langsung Jibril alaihissalam dalam rupa seorang lelaki yang tampan. Jadi mereka beriman bahawa Jibril alaihissalam adalah Rasul. Lebih kuat keimanan mereka terhadap beriman kepada malaikat. Tu rukun iman yang kedua. Ya. Ini bukan senang ni nak dapat peluang ini, betul kan? Gifted ni. You are the chosen one. The only one. Ya. Sedikit daripada yang banyak. Ya, critical few from trivial men. Ni pilihan ni yang duduk dalam majlis Nabi SAW ni. Sebab itu pelajaran juga, orang yang selalu dekat mendampingi gurunya, mereka akan memperolehi faedah yang paling maksimal, paling banyak ilmu mereka. Sebab itu bila kita nak berguru, kita akan cari guru tu dulu. Dia adalah guru yang sangat dekat dengan gurunya. Sebab ilmu dia banyak, guru tu akan curahkan ilmu tu pada dia. Sebab dia tu adalah orang yang takzim dengan gurunya, memuliakan gurunya, berkhidmat untuk gurunya. Ya, adab yang tinggi pada gurunya, beri perhatian, catat ilmu. Jadi guru tu akan mencurahkan seluruh ilmunya pada murid tersebut. Dan guru akan bagi pada dia apa? Iaitu tentang apa? Murid tu akan belajar akhlak daripada guru tersebut. Jadi faedah seterusnya daripada hadis adalah para sahabat Nabi SAW belajar daripada akhlak Nabi SAW. Akhlak mana? Nabi SAW ketika berinteraksi dengan lelaki yang tak dikenali tadi, Nabi SAW tak tanya banyak. Masuk, duduk, Nabi SAW tahu dah mission dia apa. Apa yang dia hendak, dia tanya soalan. Nabi SAW jawab soalan. Ya. Nabi SAW tak disibukkan tanya, kamu ni siapa? Man anta? Min aina anta? Tak tanya. Ya, sebab apa menyibukkan majlis itu? Sebab ada perkara yang lebih besar lagi. Iaitu dari lelaki tersebut yang datang. Meluangkan waktu dia yang sangat berharga. Betul kan? Malaikat Allah utuskan datang pada Nabi SAW. Ini jadi pengajaran. Ya, langsung saja. Maknanya very fully maximizing time, available time. Tak kasih masa. Macam kita seorang guru bila masuk majlis, duduk atas kerusi, terus start aja mengajar. Jangan duduk sembang-sembang dengan murid. Boleh, tak ada masalah. Tapi kalau selalu tiap-tiap kuliah, belum kuliah sembang aja, apa beza? Masuk buka kitab terus baca. Ya. Kecuali kalau ada keperluan. Nampak? Ini pengajaran banyak hari ini. Ya, setiap orang bila lihat daripada perspektif yang berbeza, Allah akan bagi dia ilmu-ilmu yang baru. Masya Allah. Ya. Kemudian apa lagi faedah daripada hadis ini? Iaitu, ya, betapa, ya, salah satu perkara yang penting iaitu apa dia? Iaitu tentang bagaimana dekatnya Jibril alaihissalam dengan umat Nabi SAW. Istimewa tadi. Nanti kita akan jelaskan tentang kisah Jibril alaihissalam tentang malaikat. Ini barangkali sesi yang kedua. Ya. Jadi ini, ya. Kemudian seterusnya, banyak lagi catatan di sini.
Ya, faedah dulu, global, nanti perincian. Ya. Okey, selesailah. Cukup tak tu. Apa tadi faedahnya? Tulis tak? 10, 11. Okey, kita ulang. Catat, Profesor. Berfaedah. Tulis tak? Tulis. Yang pertama, keadaan ketika itu. Ya, keadaan majlis Nabi SAW. Para sahabat sering bermajlis dengan Nabi SAW. Itu yang pertama. Ya. Kita dah sebut faedah-faedah bermajlis dengan Nabi SAW. Yang kedua, iaitu gambaran tentang kedatangan seorang lelaki yang keadaannya sungguh unik. Unik dahlah tak dikenali, tak tahu datang dari mana-mana, tapi dalam keadaan penampilan yang sangat rapi dan kemas. Ini menunjukkan seorang itu memiliki pribadi yang sangat agung. Kemas dia berpenampilan. Ya. Yang keduanya adalah ya, sesi soal jawab. Ya, lelaki datang tadi bawa satu misi nak bertanya soalan. Dia langsung tanya pada Nabi SAW 5 soalan. Dan yang unik laginya adalah Nabi SAW boleh jawab semua soalan. Ya, soalan-soalan yang susah Nabi SAW boleh jawab semuanya sebab dia berkaitan dengan agama. Menunjukkan bukti Nabi SAW adalah seorang Rasul. Sebab kalau bukan Rasul tak boleh jawab soalan ni. Itu jadi pengajaran besar pada para sahabat yang ada dalam majlis ini. Ya. Seterusnya apa tadi? Faedahnya. Ya. Lelaki itu dia membenarkan apa yang dijawab oleh Nabi SAW. Ini keunikan lagi. Dia tanya, dia yang membenarkan jawapan. Ya. Kemudian para sahabat tekun, beri perhatian dalam majlis itu. Tak mencelah, tak mengganggu. Beri perhatian. Dengar. Ya. Dan yang paling tekun siapa? Umar radhiyallahu anhu. Kenapa kita kata Umar radhiyallahu anhu paling tekun? Sebab dia yang riwayatkan hadis ni. Maknanya dia ingat. Ya, ketika itu tak ada catatan barangkali, tapi para sahabat Allah beri keistimewaan, kuat ingatan. Dan dia sampai word by word pada kita sampai sekarang. Ya. Yang seterusnya apa tadi? Selesai 5 soalan, lelaki itu tak tunggu lagi dah, pergi. That's it. My mission already accomplished. Tak ada nak sembang dengan para sahabat Nabi SAW. Sebab dia dah bersembang dengan Nabi SAW. Tak perlu dia nak bersembang dengan para sahabat. Betul kan? Ni. Ya. Sebab dia malaikat, bukan calang-calang orang. Tak habis masa dia dengan orang biasa dia. Dia cuma spend time dengan Rasul. Sebab kedua-duanya Rasul. Betul kan? Apa makna Rasul? Malaikat tu Rasul, Nabi SAW pun Rasul. Nabi SAW Rasul untuk manusia. Malaikat Rasul utusan daripada Allah untuk Nabi SAW saja, bukan untuk manusia. Untuk Nabi SAW. Nabi SAW utusan untuk siapa? Seluruh umat manusia. Masya Allah. Ya. Baik, cukup takkan tu. Yang lain tu dah cantik kan? Ingat, tulis. Ya, sebab tak ada dalam kitab kan ni. Tulis. Ya, Masya Allah. Baik, kembali. Jadi itulah gambaran keseluruhan, lebih kurang ada dalam 10. Ya, 10 faedah ataupun boleh dikembangkan lagi. Jadi ini gambaran keseluruhan. Ya, tentang hadis yang sangat besar sekali faedahnya. Baik, mari kita lihat secara ringkas. Ya, satu persatu. Baik. Jadi, ya, tentang malaikat itu nanti kita akan hurai secara terperinci di bahagian akhir. Iaitu, itulah atakum yu'allimukum dinakum. Iaitu, fa'innahu Jibril. Ini akan ada perbahasan untuk menjelaskannya. Baik. Jadi Umar radhiyallahu an, perawi hadis ini, dia mengisahkan kepada kita satu perkara yang sangat agung yang merupakan pokok-pokok agama. Iaitu hasil daripada sesi dialog soal jawab di antara Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Jibril alaihi salam dalam rupa seorang lelaki. Jadi, ya, dan awalan dan akhiran itu saling berkait. Lelaki tadi rupanya dia adalah Jibril alaihi salam. Jadi kita langsung saja membahas tentang malaikat. Ya. Jadi ini di antara keistimewaan dari sekian banyak keistimewaan yang Allah berikan kepada umat Nabi SAW, iaitu para sahabat. Mereka pernah melihat, siapa? Jibril alaihi salam dalam rupanya yang berbentuk manusia. Dan Nabi SAW Allah kurniakan keistimewaan yang sangat besar, iaitu Nabi SAW pernah melihat Jibril alaihi salam dalam rupanya yang asli. Ya, Nabi SAW pernah melihat Jibril alaihi salam dalam rupanya yang asli. Bila Nabi SAW pernah melihat Nabi SAW dalam rupanya yang asli? Bagi jawapan. Ya, bukan. Itu dah lepas sebelumnya. Bila?
Nabi SAW sebelum diangkat menjadi Rasul, ya Jibril AS pernah datang. Tadi rupa yang asli ya sebut. Rupa yang asli betul selepas Rasul. Kita nak cerita sebelum tu. Nabi SAW pernah melihat Jibril AS dalam rupa manusia. Kita cerita rupa manusia dulu. Seperti mana dalam majlis ini. Bila? Iaitu ketika mana Jibril AS ya, merupakan dirinya dalam wujud seorang lelaki. Iaitu ketika Nabi SAW berada di daerah Bani Sa'ad. Waktu Nabi SAW masih kecil, sebagaimana riwayat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ya, ketika itu Nabi SAW sedang bermain dengan anak-anak sepermainannya, kawan-kawan. Nabi SAW tengah main-main. Ya. Kemudian Nabi SAW menarik Nabi SAW dan merebahkan tubuhnya. Kemudian apa yang dilakukan? Buat operation. Operation. Pembedahan. Ya. Jibril AS membedah dada Nabi SAW dan mengeluarkan hati tu. Take it up. Tu dia, dipakar sungguh doktor. Bukan jalan-jalan doktor ni. Ya. Tak pakai bedah apa, tak pakai apa, bius apa. Belah. Ambil hati bawa keluar. Ni kalau hospital ada prosedur dia betul kan? Hygienik dia kena jaga. Ya, bersih apa semua, tak ada virus, tak ada bakteria, semua kena clean. Dalam bilik operation theater. Di Jibril AS di tengah Nabi SAW main, ambil tangkap, baringkan. Ya. Keluarkan hati, kemudian bersihkan. Keluarkan segumpal daging daripada hati tu yang kotor. Kata Jibril AS dan berkata, ini adalah bahagian syaitan yang ada dalam dirimu. Ya, lalu malaikat yang di Jibril AS mencuci hati tu dengan air zam-zam dalam bejana emas. Masya Allah. Tak boleh terima ni, akal tak boleh terima. Tapi iman boleh terima, betul kan? Sebab apa? Sebab ini ada perkara yang dilakukan oleh Jibril AS. Tu. Masya Allah. Ya. Kemudian masuk balik semula. Letak balik, dah dicuci, bersih, hati yang bersih. Sebab tu hati ada 3, betul kan? Hati Nabi SAW bersih selama-lamanya. Sebab telah dibersihkan sebelum diangkat menjadi Rasul. Preliminary, prior to become Rasul, ya, Nabi SAW dah di-prepare awal. Memang Nabi SAW sejak kecil lagi dah baik. Al-Amin, jujur, tak pernah terlibat dengan berhala satu pun. Tak ada kecenderungan langsung. Ya, memang dah dilahirkan untuk menjadi Rasul. Tapi ada prosedur tambahan, iaitu Nabi SAW dibelah dada, bersihkan semua betul-betul, clear. Ya, clean, pure, 100%, purity dia. Daripada sebarang, ya, kesyirikan dan sebagainya, bersih lah. Ya, amalan jahilah apa semua, cara berfikir dan sebagainya, semua bersih. Ya, kemudian masuk semula. Sehingga budak-budak tadi yang nampak Nabi SAW itu ditangkap, cabut lari, takut. Sehingga mereka mengatakan, ya, Nabi SAW telah dibunuh. Muhammad telah dibunuh. Kawan-kawan dia kata. Ya, tak lama kemudian mereka mencari Nabi SAW. Datang balik. Ya. Takutlah orang tak dikenali kan, orang asing. Tiba-tiba tangkap budak. Kalau sama sekarang orang asing tangkap budak, takut tak? Yalah. Tangkap budak nanti nak jual ke, nak buat macam-macam yang bukan. Ya. Kemudian mereka cari, jumpa Nabi SAW dalam keadaan wajah pucat. Ya. Kemudian Anas berkata, ingat tak Anas bin Malik? Di antara perawi yang paling banyak adalah Syama'il Muhammadiyah. Anas bin Malik radhiyallahu anhu istimewa. Banyak jejak rakam sejarah Nabi SAW dia tahu. Dia yang riwayatkan. Sebab dia tengok dan dia pernah menyaksikan. Jadi Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang meriwayatkan hadis ni, peristiwa itu berlaku bila? Sebelum Nabi SAW jadi Rasul, betul kan? Anas radhiyallahu anhu kata apa? Aku benar-benar telah melihat bekas jahitan di dadanya. Ini maknanya Nabi SAW cerita pada Nabi SAW cerita pada Anas peristiwa dia masa kecil. Jadi setelah selesai tu Anas tengok ada bekas jahitan. Bekas jahitan ada dia. Dan dia satu-satunya yang dapat lihat. Seperti mana ada para sahabat beberapa yang lihat apa? Khatam nubuah Nabi SAW di belakang. Di antara 2 belikat. Ya. Tu. Jadi Nabi SAW pernah melihat. Dan ya, Jibril AS pernah beberapa kali berupa dalam keadaan manusia ni. Salah satunya adalah ni hadis yang kita sedang bicarakan, iaitu Jibril AS berupa dalam keadaan dalam seorang bentuk lelaki yang tampan. Ya. Jadi dalam hadis disebutkan bahawa Jibril AS ni rupa dia dalam wajah siapa? Dihya al-Kalbi. Maknanya Dihya ni handsome, tampan. Yang kita sebut dah sebelum ni. Apa keistimewaan Dihya al-Kalbi ni? Dia jadi diplomat Nabi SAW, ambassador untuk hantar surat jumpa Hercules.
Ni kalau belajar sirah kita akan detailkan ni. Cantik, indah pemandangan seorang pribadi yang agung. Ya, tengok Nabi SAW sebut dalam hadis. Ya, kita baca terjemahan saja. 720 Urida alayya al-anbiya'u fa iza Musa darbun minar rijali ya ka'annahu min rijalin shanu'ata wa ra'aitu Isa bin Maryam alaihi salam fa iza aqrabu man ra'aitu bihi syabahan Urwah bin Mas'ud wa ra'aitu Ibrahim salawatullahi alaihi fa iza aqrabu man ra'aitu bihi sahibukum yani nafsa wa ra'aitu Jibril alaihi salam ini tentang hadis ni fa iza aqrabu man ra'aitu bihi syabahan Dihyah yani ya wa fi riwayatin Dihyatu bin Khalifah al-Kalbi ya para nabi diperlihatkan kepadaku. Nabi Musa AS nampak seperti seorang lelaki dari Syanu'ah. Aku pun melihat Isa putra Maryam AS dan aku mengira orang yang paling mirip dengannya adalah Urwah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Aku juga melihat Nabi Ibrahim AS dan yang paling mirip dengannya adalah sahabat kalian ni, yakni Nabi SAW sendiri. Ni Ibrahim AS tu mirip dengan aku, sahabat kamu ni. Nabi SAW sebut apa? Nabi SAW tengok perkataan lemah lembut, kasih sayang pada sahabat. Ya, paling mirip dengannya adalah sahabat kamu ni. Nabi SAW membahasakan dirinya sahabat pada sahabat-sahabatnya. Ya. Aku melihat Jibril alaihissalam dan aku menganggap orang yang paling mirip dengannya adalah Dihyah. Dalam riwayat lain disebut Dihyah bin Khalifah. Ya, Dihyah ni dikenal dengan ketampanannya. Menunjukkan malaikat itu tampan, handsome datang. Tu. Ya, istimewa tak orang handsome? Handsome. Masya Allah. Tapi orang handsome yang tawaduk, yang bertakwa. Ya. Jadi daripada faedah hadis ini juga menunjukkan apa? Catat. Malaikat boleh berubah wajah, bertukar fizikal dia kepada manusia. Khususnya malaikat Jibril alaihissalam. Ya. Dan penampakan Jibril alaihissalam ni atau malaikat yang lain dalam perwujudan manusia bukan pertama kali dan satu-satunya berlaku pada zaman Nabi SAW. Tak. Telah berlaku padanya sebelum tu, iaitu kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, kepada Nabi Lut alaihissalam, kepada Maryam alaihissalam, kepada siapa lagi? Kepada siapa lagi? Ya, dan kepada orang-orang yang pergi ya menziarahi saudaranya sesama muslim. Dia tunggu kita di jalan. Masya Allah. Kita tak tahu pun yang dia itu adalah malaikat. Tengok hadis disebut. Ya, penyembahan malaikat dalam bentuk manusia terjadi terhadap selain daripada Nabi. Boleh berlaku. Sebagaimana hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ni kes ni boleh berlaku. Tapi kita tak tahu malaikat. Boleh dia malaikat. Ya. Sebab kita tak boleh kata, kamu malaikat dia, tunggu aku. Tak. Kecuali dikhabarkan oleh Allah. Hanya untuk Rasul. Tapi Nabi SAW mengkhabarkan ni. Anna rajulan zara akhan lahu fi qaryatin ukhra fa'arsallahu lahu ala madrajatihi malakan. Falamma ata alaihi qal aina turid? Qal uridu akhan. Ya, uridu akhan li fi hadhihi al-qaryah. Qal hal laka alaihi min ni'matin tarubbuha? Qal la ghaira anni ahbabtuhu fillahi azza wa jal. Qal fa inni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilaika bi anna Allah qad ahabbaka kama ahbabtahu fi. Masya-Allah. Ini keutamaan menziarahi sesama muslim. Seorang lelaki pernah mengunjungi saudaranya di kampung yang lain. Dia pergi. Sahabat dia itu ada kampung lain, dia nak pergi ziarah. Allah pun mengutuskan seorang malaikat yang duduk menunggunya di perjalanan. Dia pergi niat nak ziarah kawan dia, menunjukkan keutamaan menziarahi sesama muslim. Allah utuskan malaikat duduk tunggu di tengah jalan, dalam perjalanan ni. Ketika orang tersebut menghampirinya, dalam jalan tu, tengok lelaki tu berjalan ni. Malaikat tu berkata, ni dalam bentuk apa ni? Manusia lah. Kalau bentuk malaikat, ya, kalau manusia cabut lari lah. Betul kan? Kemana engkau nak pergi? Malaikat dalam wujud manusia tadi, lelaki tanya. Dia menjawab, aku nak pergi menemui saudaraku di desa tu, di kampung tu. Malaikat tu bertanya, apakah dikarenakan ada urusan yang engkau akan selesaikan? Adakah urusan bisnes ke? Urusan nak ajak pergi memancing ke? Urusan nak ajak pergi kuliah ke? Dia kata, tak ada.
Aku ziarah dia tu sebab aku menaikkan, aku cinta pada dia kerana Allah. Aku cinta dia sebagai saudara sesama Muslim. Aku datang dia, aku ingat kat dia. Demi, ya, sebagai seorang Muslim nak eratkan ukhuwah Islamiah lah maksudnya, betul kan? Lalu malaikat itu berkata, aku adalah utusan Allah kepadamu. Ia mengkhabarkan bahawa sesungguhnya Allah menyintaimu seperti mana engkau menyintai saudaramu kerananya. Masya Allah. Dia ada perbahasan bab ni, iaitu cinta kerana Allah. Kan ingat ni, anta ahbabta. Ya, jadi Jibril alaihissalam atau malaikat yang pernah datang kepada sebelum Nabi SAW, iaitu kepada siapa? Kepada Ibrahim alaihissalam dalam wujud lelaki, 2 orang lelaki datang. Atau pergi pula pada Nabi Lut alaihissalam. Sebab Nabi Ibrahim alaihissalam dengan Nabi Lut alaihissalam sama tak? Sama tapi lain tempat. Ya, kita boleh rujuk kisah ini dalam surah Az-Zariyat, surah yang ke-51 ayat 24 hingga 25. Sofi Rahman cuba baca. Hal ataka hadithu dhaifi Ibrahim al-mukramin. Baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hal ataka hadithu dhaifi Ibrahim al-mukramin. إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون. Okey, cukup. Sudahkah sampai kepadamu, ya, wahai Muhammad, ya sallallahu alaihi wasallam, cerita tentang tetamu Ibrahim alaihissalam. Siapa tetamunya? Malaikat-malaikat, ya, yang dimuliakan. Ingatlah ketika mereka masuk ke tempatnya lalu mengucapkan salam, Ibrahim alaihissalam jawab salamun. Mereka itu orang-orang yang belum dikenalinya. Ini kan kita belajar dulu dalam tadabbur tentang Nabi Ibrahim AS memuliakan tetamu. Dia sembelih kambing untuk bagi makan pada tetamu dia. Tapi tak makan. Rupanya apa? Malaikat. Walaupun dalam bentuk manusia, malaikat tu tak bersifat seperti manusia. Maksud apa? Makan, minum, tidur tak. Dia cuma datang dalam perwujudan manusia. Faham? Untuk berinteraksi dengan manusia. Begitu juga malaikat pernah datang kepada Nabi Lut alaihissalam. Ya, sehingga Nabi Lut alaihissalam takut. Sebab tak ada kenali. Ya. Sebab lelaki yang datang tu handsome juga. Nabi Lut kita tahu, kaum dia lelaki suka pada lelaki. Pantang tengok yang ganteng sikit, handsome sikit. Dia tak pada lelaki tu. Dia penyakit, kelainan seks dia panggil. Ya. Berlaku zaman sekarang banyak juga mereka itu. Itu dalam surah apa? Surah Hud ayat surah Hud 77 hingga 78. Saudara cuba baca sambung. Surah Hud. Walamma ja'at rusuluna lutan si'a bihim. Walamma ja'at rusuluna lutan si'a bihim wa dhaqa bihim zar'an wa qala hadha yawmun 'asib. وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي أليس منكم رجل رشيد. Baik, cukup. Dan ketika para utusan kami, yakni para malaikat itu datang kepada Lut, dia merasa curiga dan dadanya merasa sempit, yakni kerana kedatangannya. Sebab apa Nabi Lut alaihissalam sempit? Risau kaum dia sekejap lagi datang. Nak mengganggu lelaki tersebut. Lalu dia Lut berkata, ini hari yang sangat sulit. Dan kaumnya segera datang kepadanya. Dan sejak dahulu mereka selalu melakukan perbuatan keji. Lut berkata, wahai kaumku, inilah putri-putri. Ya, putri-putriku, mereka lebih suci bagimu, maka bertakwalah kepada Allah dan janganlah kamu mencemarkan namaku terhadap tamuku ini. Tidak adakah di antara kamu yang pandai? Baca kisah ni, Masya Allah. Nabi Lut alaihissalam sampai offer isteri, anak dia. Tak ada dia nak lagi juga. Ni zaman sekarang, ada tak orang ni? Banyak. Tu dipanggil istilah apa? Kalau dulu dipanggil istilah, tu dihancurkan negara tu, Sodom. Sodomi sekarang istilah diguna. Kalau bahasa Inggeris, homoseksual. Ya. Itu lelaki sama lelaki. Kalau perempuan sama perempuan dia panggil apa? Lesbian. Dia haram hukum dia. Ya, sehingga kalau dalam hukum Islam, kalau tak silap, orang yang melakukan ini boleh dihukum bunuh. Dua-dua sekali. Sebab ia perlakuan luar tabi'i. Tu. Ya. Melanggar aturan fitrah kehidupan. Ya, waliyazubillah. Okey, sekarang kisah malaikat jumpa pula dalam rupa manusia Maryam alaihissalam. Surah Maryam. Sambung.
واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا. واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. Baik. Dan ceritakanlah kisah Maryam di dalam kitab, yakni Al-Quran, iaitu ketika dia mengasingkan diri dari keluarganya ke satu tempat di sebelah timur, yakni Baitul Maqdis. Lalu dia memasang tabir yang melindunginya dari mereka. Lalu kami mengutus ruh kami. Siapa ni? Jibril alaihissalam. Jadi Jibril alaihissalam ni misi dia sejak dulu lagi. Allah specializekan tugas dia untuk datang sebagai pembawa wahyu, datang sebagai pembawa khabar. Dia tukar diri dia datang dalam bentuk manusia. Maka dia menampakkan diri di hadapannya dalam bentuk manusia yang sempurna. Dia Maryam berkata, sungguh aku berlindung pada Rabb yang maha pengasih terhadapmu jika engkau orang-orang yang bertakwa. Dia Jibril berkata, sesungguhnya aku hanyalah utusan Rabbmu untuk menyampaikan anugerah kepadamu seorang anak lelaki yang suci. Ni wanita di antara wanita terhebat di dunia. The chosen one, the only one. Wanita yang Jibril alaihissalam datang pada dia. Jibril alaihissalam ni datang pada siapa? Rasul-Rasul. Dia datang pada seorang wanita. Hebat tadi. Hebat. Ibu yang hebat kepada seorang Rasul yang hebat. Dan Rasul yang diuji dengan hebat. Sehingga sebahagian manusia menjadikan anaknya sebagai Tuhan yang diibadahi. Wal'iyazbillah. Masya Allah. Jadi kaitan hari ini kita nak relate dengan peristiwa-peristiwa yang Allah Ta'ala fa'alun lima yurid. Allah tu maha berbuat apa saja. Dia berkehendak. Kewajipan kita adalah apa? Tunduk. Terima. Jangan banyak songeh. Ni dalam bab yang berkaitan dengan ghaibiyat, dia guna akal dia. Nak timbang. Mustahil, tak masuk akal, tak logik, illogical. Sedap ni. Ya. Selesai sudah contoh-contoh bagaimana senario yang berkaitan dengan malaikat ni. Dan Nabi SAW, di antara keistimewaannya adalah dapat melihat langsung Jibril alaihissalam dalam rupanya yang asli. Ini yang puncak nikmat ni. Betul kan? Kalau dalam rupa manusia, ya, kita tak boleh lagi nampak. Ya, Jibril alaihissalam tu tak ori lagi, dia ori betul. Ya, sebagaimana disebut, ya, malaikat tu dalam Quran, Allah khabarkan pada kita malaikat tu di antara sifat dia, ya, satu dibuat daripada apa? Dicipta daripada cahaya, betul kan? Nur. Kemudian malaikat ni memiliki sayap. Sayap, tu unik Allah ciptakan malaikat ni. Sebagaimana dalam surah Fatir, surah 35 ayat 1. Baca. Alhamdulillah fatiris samawati wal ardi ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatin masna wa thulatha wa ruba' yazidu fil khalqi ma yasha' innallaha ala kulli syai'in qadir. Baik, segala puji bagi Allah pencipta langit dan bumi yang menjadikan malaikat sebagai utusan-utusannya. Ya, malaikat adalah utusan. Ya. Untuk apa? Untuk menguruskan berbagai macam urusan yang Allah, ya, perintahkan bagi mereka. Specialized area. Setiap malaikat tu ada tugasan dia. Ya. Dan disebut dengan tugasan-tugasan tu disebut sifat mereka. Salah satunya mempunyai sayap. Masing-masing ada 2, ada 3, ada 4 sayap. Macam mana nak bayang? Wallahu alam. Kalau 2 sayap boleh bayang lah tengok burung betul-betul kan. Tapi takkan sekali sama. Jangan bayang begitu pula. Ya, itu ghaibiyat. Terima. Kaifiahnya wallahu alam. Ya, Allah menambahkan pada keciptaannya apa yang dia kehendaki. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Jadi Nabi SAW dalam hadis pernah melihat Jibril AS dalam rupanya yang asli 2 kali. Apa sifat Jibril AS yang dilihat dalam rupa asli itu? Nabi SAW cerita tentang satu sifat dia, Quran tadi, iaitu sayapnya. Berapa banyak sayap Jibril AS? 600. 600 sayap. Tak dapat imagine dah. Ya. Sebagaimana hadis riwayat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah SAW melihat Jibril dalam bentuk aslinya yang memiliki 600 sayap. Setiap sayapnya menutupi ufuk. Ni menutupi seluruh dunia ni. Di antara bumi dan langit. Tutup semua. Ya. Tu.
Kemudian dari sayap itu jatuh mutiara-mutiara dan permata-permata yang berwarna-warni yang hanya diketahui oleh Allah. Menunjukkan apa? Besarnya malaikat ni. Kalau sayap dia saja besar begitu, malaikatnya wallahu a'lam. Tak boleh diucapkan dengan kata-kata, imani saja. Sayap malaikat berukuran besar, indah dan memiliki warna seperti mutiara dan permata. Ya. Sebab itulah Allah memuliakan kita. Kita tak melihat malaikat ni. Tak melihat sayap malaikat, tapi kita dapat manfaat daripada sayap malaikat. Macam mana dapat manfaat daripada sayap malaikat? Sabi Rahman. Puan Sarah. Kita, Allah tak bagi lihat. Manusia tak adalah selain pada Rasul yang melihat malaikat by naked eyes. Nampak sayap-sayapnya. Tapi kita dapat manfaat daripada sayap para malaikat. Bagaimana? Menerima rahmat? Tak. Rahmat tu lain, tu doa malaikat untuk kita. Kita dapat nikmat, faedah daripada sayap para malaikat. Bila? Menuntut ilmu, bagus. Masya Allah, mumtaz. Ya. Tu. Tengok ni hadis Nabi SAW sebut. Inna lillahi malaikatan yatufuna fit turuki yaltamisuna ahla zikr. Fa iza wajadu qauman yazkuruna Allah tanadaw hallumu ila hajatikum. Qala fayahuffunahum bi ajnihatihim ila sama'id dunya. Sesungguhnya Allah memiliki malaikat-malaikat yang berkeliling di jalan-jalan, yang mencari orang-orang yang sedang berzikir mengingati Allah. Jika mereka menemukan kelompok orang yang sedang berzikir pada Allah, maka mereka akan saling memanggil. Jumpa orang berzikir. Berzikir ni maksud apa? Yang berzikir definisi dia bukan berzikir ni saja, tak. Majlis ilmu, baca Quran. Apa mereka buat? Malaikat dia nampak majlis tu. Kemarilah kepada tujuan kamu. Lalu Nabi SAW bersabda, maka mereka pun mengelilingi kaum tersebut dengan sayap-sayap mereka. Cover. Pasang sayap. Ya, menaungi mereka sampai ke langit dunia. Yang menunjukkan apa? Menunjukkan ramai malaikat tu. Disebut malaikat tu tak ada jarak langsung dari mereka. Betapa rapat-rapat padat mereka tu. Bersesak-sesakan. Dalam hadis lain yang Nabi menyebutkan keutamaan orang menuntut ilmu ni. Jadi hadis Jibril AS tadi juga tersirat padanya, iaitu keutamaan menuntut ilmu. Betul kan? Majlis ilmu tadi. Berserta adab-adabnya. Dalam hadis Sofwan bin Asal radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, Innal malaikata la tadau ajlihatiha li talibil ilm ridan bima yaqlub. Sesungguhnya para malaikat benar-benar akan meletakkan sayapnya untuk para penuntut ilmu kerana redha terhadap apa yang mereka lakukan. Jadi sekarang kita dapat tak ni? Dapat tak? Tapi tak nampak. Imani saja. Ya, para malaikat mengepakkan sayapnya. Bukan macam ni lah, nak bagi pemahaman. Bukan macam tangan ni. Ya. Sayap dibuka untuk menaungi orang yang sedang menuntut majlis ilmu. Rahmat turun bagi mereka. Keampunan dipohonkan untuk mereka. Ya, Masya Allah. Sebab tu kena beradab dalam majlis ilmu. Sebab apa? Yang hadir sama adalah para malaikat. Allah perintahkan khas, pergi duduk situ. Tu Masya Allah. Boleh faham? Jadi ini adalah iaitu faedah yang pertama, penjelasan. Pertama, awalan dan penutup. Ya. Jadi Jibril AS datang pada majlis Nabi SAW dan para sahabat. Baik, cukup setakat itu dulu. Nanti kita akan masuk mengambil faedah daripada sesi soal jawab. Ya. Iaitu mengajar kita tentang salah satu ilmu, iaitu type or technique of asking question. Rupanya dah diajar oleh Nabi SAW menerusi Jibril AS. Jenis dan teknik cara tanya soalan. Sebab ada orang bermasalah, dia tak tahu nak tanya. Kalau dia tanya pun, kita pun ternganga. Apa sebenarnya yang kau nak tanya? Pusing ceramah dia dulu yang banyak. Kita tengok kan majlis forum sebagainya, bila buka soalan, open to the floor, dia pun datang pegang mic, dia bukan nak tanya soalan, dia pergi hurai pula. Dia tak tahu dia nak tanya soalan apa. Padahal MC tu dah bagi tahu, dah remind dia. Keep reminding. Make sure your question short, simple and precise. Tak, dia pergi tanya, saya ada soalan. Tak payah kata saya ada soalan. Kau pergi situ memang kau dah tak tanya soalan. Betul kan? Saya ada soalan. Tak payah. Pergi situ, okey, Ustaz boleh tak jelaskan? Ya, yang pertama soalannya, yang kedua, yang ketiga. Ni macam Jibril AS, nampak tak? Tak tanya, duduk-duduk depan Nabi SAW. Ya Muhammad, aku ada soalan. No need for you to ask that, because you come, you know already. You want to ask the question. Jadi terus langsung saja. Ada kemahiran ni, kemahiran.
Banyak orang dia gagal dalam bab ini. Dia kata saya ada soalan, ya, nak tanya. Tak payah, terus saja. Ya, 3 soalan yang saya ajukan, 1, 2, 3, 4. Sebab masa terhad majlis. Betul kan? Jangan habiskan masa. Yang lebih parah tadi, berceramah pula, bagi komentar pula. Sebab tu kalau kita tengok majlis Dr. Zakir Naik, tengok. Dia dah remind keep awal-awal dah. Ya, you don't give lecture. You don't give lecture. Ya, straight to ask the question. I will answer it, insyaAllah. Betul lah orang cakap. Well trained, well prepared. Itu tarbiyah daripada seorang guru kepada audience. Tapi langgar semacam aja. Ni orang kita. Ya, pentingnya kemahiran dalam bertanya soalan. Nanti kita akan belajar daripada hadis ini. Masya Allah, menakjubkan ni hadis. Wallahu a'lam. InsyaAllah pada umur kita akan sambung pada jam 11.30. InsyaAllah. Untuk sesi yang kedua pada siang hari ini. Mudah-mudahan Allah berikan kita ilmu-ilmu yang sedia ada dan tambahan ilmu-ilmu baru. Rabbi zidna ilma. Terhadap hadis-hadis yang sedang kita ambil faedah daripadanya. Semua kebaikan itu adalah kembali kepada Allah. Ya, wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Kekurangan, kesilapan, semoga Allah Taala mengampuni dosa-dosa kita semuanya serta memperbaiki urusan kita agar lebih baik, bertambah baik dari hari ke hari. Semoga Allah memberkati majlis ilmu kita pada pagi ini. Semoga berberkah, semoga bermanfaat, dan kemuncaknya Allah terima amal-amal kita. Ya, Allah makbulkan doa-doa kita, dan Allah akhiri kita dengan kalam, ya, dalam keadaan husnul khatimah, dengan kalimah la ilaha illallah, dapat dihimpunkan bersama dengan penyusun kitab ini Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, bersama dengan kekasih yang kita cintai, yang kita rinui, yang kita teladani, iaitu Nabi SAW, di dalam syurga Firdaus ma'al ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Wallahu a'lam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.